warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan juga seluruh muslimin dan muslimat. Tidak lupa kepada kedua bapa kita, sama ada mereka yang masih hidup, lebih-lebih lagi mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti, pegawai-pegawai masjid, frontliner, backliner, volunteer masjid, semua tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya kita diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Allah ini sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu adakah esok kita akan datang lagi ke rumah Allah ini, Disyukurlah kita dengan nikmat Allah ini, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah berada dalam bulan Rabiul Akhir, Kita dah hampir melepasi 10 hari yang pertama daripada bulan Rabiul Akhir, dan kita akan sambung kembali perbincangan kita yang tertunda pada bulan yang lalu. Malam ini kita akan sambung kembali ayat iaitu daripada surah Al-Qalam ayat 44 dalam kitab Zam Al-Ghurur, iaitu kecelaan tipu daya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Surah Al-Qalam ayat 44, surah yang ke-68, Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami akan menarik sedikit demi sedikit, yang mana orang yang Allah beri nikmat akan ditarik sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Ayat ini ada satu lagi kembarnya, iaitu dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-182. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Allah memberikan amaran kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit. Itu yang kita kata kembar dengan ayat dalam surah Al-Qalam tadi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi maknanya kalimah ataupun perkataan istidraj, kita tengok balik, dalam Al-Quran Allah ulang sebanyak 2 kali, kedua-duanya dalam bentuk
al-fi'lul mudhari', ya, iaitu kata kerja kala kini, bahasanya, ya. Sanastadrijuhum, ya. Kemudian persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah maksud istidraj, ya? Kita akan tengok daripada sudut lughatan wa istilahan, ya. Dalam kitab ini, dalam nota kakinya disebutkan tentang istilahnya ialah istidraj, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang segala yang diingininya di dunia. Kalau di dunia mereka inginkan kekuasaan, Allah beri kekuasaan padanya. Kalau di dunia ini mereka menghendaki harta, kekayaan, Allah beri kepada dia. Ya, Allah, kalau dia di dunia dia nak merasakan bahagia ialah dengan ramainya anak, maka Allah beri anak ramai kepada dia. Ya, itu sebab pernah disebutkan, ya, tentang siapakah yang bahagia. Adakah bahagia itu dengan dapat nikmat dari segi kekuasaan, harta dan isteri, yang biasa kita dengar 3 ta tu kan, tahta, ya, wanita dan harta. Ada orang dapat 3-3-nya, ada orang dapat 2 daripada 3, ada dapat 1 daripada 3, ada dapat semua tak dapat. Jadi kita alhamdulillah, kita di antara yang Allah beri nikmat, ketiga-tiganya dapat. Dan Allah nak tengok kita sejauh manakah kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Itu sebab kita sering dengar salafun salih rahimahullahu taala sering berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sedikit, ya. Sedikit dalam arti kata sedikit sangat, ya. Sedikit, bukan kadang-kadang, bukan jarang-jarang. Ya. Ya. Tapi sedikit, ya. Sebab dalam Al-Quran dalam surah Sabah Allah sebut wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Itu sebab salafun salih mereka berdoa supaya termasuk dalam golongan yang sedikit, yang bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab yang bersyukur tu tak ramai. Allah nak tengok Allah beri kita banyak macam-macam. Ya, semua kita ada. Allah nak test kita bersyukur atau tidak. Begitu juga Allah, bila Allah beri nikmat kepada kita, Allah tengok kita syukur tidak. Dan itulah sebaliknya, bila Allah berikan ujian, Allah hantar COVID kepada kita. Hari ni kes tak ada tinggi sangat, tapi yang paling tinggi dalam sejarah, lebih 2,000. Ya, di Selangor aja 1,600 kes, ya. Kluster teratai kesemuanya, ya, kebanyakannya kluster teratai. Jadi maknanya Allah nak tengok kita sejauh mana kita bersabar. Adakah ketika boleh sembahyang Jumaat 40 orang kau boleh sabar ke tidak? Kemudian bila dah dipulangkan balik boleh ikut kapasiti masjid, datang ke tidak orang yang tak sabar tadi? Rupanya ramai yang syahid di pintu masjid. Ya, ketika 40 orang berebut-rebut dia, marah-marah dia. Tapi bila dah open sini pun tak ramai juga yang datang. Bukan di sinilah, di masjid dekat rumah saya sanalah. Ya. Orang yang marah-marah tu. Ketika 40 tu nasib baiklah 40 orang tu satu kali Jumaat aja. Tapi ada 2 orang yang marah. Memang marah betul. Memang kalau ikut hukumnya wajib kena jual dua-duanya dan dirampas ke semua hartanya. Dia marah. Dia kata, "Yalah, udahlah datang lambat." Lambat tahap gaban punya. Biasa kalau setengah masjid azan kedua pagar dah tutup. Ini bukan azan kedua, khutbah kedua baru datang. Lepas tu marah-marah kenapa tak bagi masuk. Boleh kita bagi masuk, tapi kalau kamu kena saman, kamu bayarlah, jangan marah masjid pula kerana membenarkan kamu masuk pula. Dia marah, siapa nak tanggung dosa dia pula. Ayat-ayat standard. Ya, nak tengok sabar tak sabar. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi maknanya bila dikatakan istidraj di sini, Allah akan beri segala-galanya. Dan nak tengok adakah kamu semakin dekat dengan Allah ataupun semakin jauh. Ya, Allah memberikan kepada seseorang segala yang diingininya di dunia, dan dengan sebab itu dia bertambah kesesatan, bertambah jauh dia. Ya, Allah beri nikmat kepada dia kereta baru. Bila keluar kereta model baru, dialah yang akan
Pergi orang yang pertama pergi ke showroom buka pukul 8, dia sudah sampai 6.30 sampai. Bukan tuan-tuan lah, ini orang tempat lain. Ingatkan bila alhamdulillah lah, moga-moga dia dengan kereta barunya dia akan datang ke masjid. Akan lebih cepat daripada Pak Bilal dengan Pak Siak. Rupanya dia tak datang langsung sebab sibuk mengelap keretanya. Kena hati-hati, takut itu di antara nikmat yang termasuk dalam istidraj, iaitu Allah berikan nikmat untuk azab yang tertunda. Ya, bukan siaran saja yang tertunda, tapi azab itu tertunda. Ya. Kemudian dikatakan lagi oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, bertambah kesesatan, bertambah kejahilannya, dia tambah jahil dia tak ada dengan nikmat tu, dia dengan cuba untuk mencari ilmu, menambah ilmu, ya. Kemudian bertambah-tambah pula keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia menyangka bahawa itu adalah kemuliaan. Bila dia dapat nikmat itu, Allah memuliakan aku. Rupanya itulah dia ujiannya, iaitu dalam bentuk istidraj, ya. Dan dikatakan lagi, dia menyangka bahawa itu adalah kemuliaan dan kelebihan yang dikurniakan kepada Allah kepadanya. Dan itu sebab disebutkan di sini oleh Imam Al-Ghazali memetik ayat daripada surah Ibrahim, ya. Surah Ibrahim ayat yang ke 42, ya. Surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat yang ke-42 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashhasu fihi al-absar. Sadaqallahul azim, ya. Dan janganlah engkau wahai Muhammad, ya. Ayat ini bila ada kita berjumpa ayat macam ni, janganlah engkau wahai Muhammad, maknanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Ya, begitu juga kalau tuan-tuan jumpa baca Quran, jumpa ayat kul. Macam kita biasalah, 4 kul dan sebagainya tu kan. Bila ada je perkataan kalimah kul di depan, maknanya ayat itu penegasan Allah perintahkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat dia, kepada kita lah. Jadi jangan kita buat nohen aja, buat tak tahu aja. Bila ada ayat, oh ayat ni tak ada kaitan dengan aku, ayat ini cerita tentang orang-orang istidraj, aku okey je. Aku tetap datang ke masjid walaupun apa pun yang berlaku. Baguslah, walau apa pun yang terjadi, aku tetap datang ke masjid. Ya. Kemudian dikata di sini, janganlah engkau wahai Muhammad menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ya, ingat, ni Allah ingatkan kepada Nabi supaya ingatkan kepada orang-orang yang zalim, ya. Sesungguhnya dia hanya melambatkan balasan mereka sehingga satu hari yang padanya terbeliak kaku pemandangan mereka kerana gerun gementar melihat keadaan yang berlaku. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa yang ada padanya, dia saja lambatkan balasan siksaan. Nak tengok, macam Imam Al-Ghazali sebut, apabila kita bangun setiap pagi, kita kena ucap syukur sangat-sangat. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuan-tuan tengok di ujung doa tu masih lagi cerita tentang wa ilaihin nusyur, kepadanya, yakni kepada Allah kita akan dikembalikan, dan kita kena syukur sungguh-sungguh bila Allah berikan kita sehari lagi. Terus kata Imam Al-Ghazali, maknanya bila kamu diberikan usia sehari lagi di waktu pagi, itu tandanya Allah nak beri kesempatan lagi untuk kamu bertaubat. Ustaz, saya tak ada dosa Ustaz. Confident je dia kata dia tak ada dosa. Pagi-pagi udah hantar WhatsApp, dah forward, dah hantar apa-apa yang tidak dipastikan lagi kesahihan. Dia kata dia tak berdosa. Kita kena ingat, ya. Sebab Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan orang-orang yang zalim. Mungkin orang akan kata ayat ni cerita kepada orang zalim, kami ni okey je, tak zalim. Ya.
Tapi kita kena ambil ibrah, pengajaran ya, peringatan itu ya. Itu cerita tentang istidraj ya, yang disebut sini. Saya nak petik tentang istidraj yang dikatakan menurut lughatan ya, ataupun dari segi bahasa ni, sesuatu yang berlalu, datang dan pergi, kedudukan dan susunan, mengheret sesuatu secara perlahan. Mungkin kita tak faham ya. Ya, macam juga as-salat ya, solat tu dari segi bahasanya ialah doa. Ya. Tapi dari segi istilahnya ialah sesuatu perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu memang baru clear. Bila kita tengok istilah baru kita clear. Kita tengok apa kata Nabi SAW. Tadi istilah kita dah tengok tadi ya. Allah berikan kepada seseorang tadi itu ya. Itu di antara penjelasan lebih jelas tentang apa makna istidraj ya. Dalam satu sabdaan Nabi SAW maksudnya, sekiranya kamu melihat ya, hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal ya, dalam kitab Musnad Imam Ahmad ya, disebutkan sekiranya kamu melihat. Ini Nabi bagi tahu istidraj ini macam mana, apa ceritanya ya. Sekiranya kamu melihat Allah memberikan dunia kepada hamba-Nya, padahal dia suka melakukan maksiat, maka itulah istidraj ya. Allahu akbar tuan-tuan ya. Kita cuba tengoklah, kita buat muhasabah diri ya, self evaluation ya. Muhasabah diri, adakah takut-takut kita secara kita tak sedar. Macam saya pernah sebut dulu, kenapa Imam Az-Zahabi susun kitab Al-Kabair ataupun Big Sins itu, ialah dengan tujuan untuk mengingatkan. Dia bukan suruh kita buat dosa besar, tapi untuk mengingatkan kot-kot kita sekarang ini sedang secara kita tak sedar, kita sedang melakukan ataupun berkekalan melakukan dosa besar. Maka dia karang kitab itu. Ulama-ulama membuat ulasan kenapa, apa justifikasi di sebalik Imam Az-Zahabi menyusun kitab Al-Kabair yang mengandungi lebih daripada 70 dosa besar yang dikumpulkan. Maknanya berdosa besar bukan 70 saja. Hatta dalam hadis Nabi sebut ada 7 dosa besar yang diistilahkan sebagai as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Maknanya itu yang paling besar. Ya, yang paling darjat paling tinggi lah. Jadi Imam Az-Zahabi susun pula lebih 70 dosa-dosa besar dalam kitab Al-Kabairnya itu ya. Tuan-tuan kalau boleh carilah kitab Al-Kabair ya, kena tengok ya. Naskah yang saya cadangkan, kalau nak tengok beli yang ditulis, yang diterbitkan oleh Telaga Biru, itu memang naskah asal yang mengandungi lebih daripada 70, bukan 70 semata-mata ya. Ada ditulis tentang dosa-dosa besar itu ya. Itu kata Nabi SAW ya. Kemudian Al-Jurjani ya, Al-Jurjani mengistilahkan ya istidraj ini sebagai apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang hamba mendapatkan apa yang dihajatinya ya. Allah beri dia segala-galanya, apa yang dihajatkan dia akan dapat. Allah akan beri daripada masa ke semasa, sehingga at the end sampai ke penghujungnya segala nikmat yang dapat semasa di dunia itu Allah akan ganti dengan azab dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik ya. Ini disebut oleh Al-Jurjani ya. Kemudian apa kata Al-Kafawi ya? Al-Kafawi tatkala mentarifkan al-istidraj ini, maknanya ialah kurniaan Allah kepada segala keinginan hamba-Nya. Hamba-Nya ingin, dia lebih kurang ya definisi ini ataupun istilah ini ya, memberi segala keinginan hamba-Nya di dunia. Tapi apa dia? Untuk menambah kesesatan, menambah kejahilan dan kedegilannya pada setiap hari. Maknanya semakin hari dia semakin jauh daripada hidayah, taufik, inayah, riayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi kita kena berhati-hati ya. Sebab disebutkan nanti kita akan tengok apakah tanda-tandanya nanti ya. Kita baca terus lagi apa yang katakan
oleh Imam Al-Ghazali lagi ya. Dan dia kata di sini dan lain-lain lagi seperti yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Barang siapa beriman dengannya, terlepaslah dia daripada gurur ini, kerana punca gurur ini ialah kerana pertamanya sebab dia jahil tentang Allah dan sifat-sifatnya. Barang siapa yang mengenalinya, dia tidak akan merasa aman dari perancangannya dan tidak akan tertipu dengan khayalan seumpama ini yang merosakkan. Itu sebab saya cadangkan tuan-tuan, ya, kalau ada kesempatan cuba tengok tafsiran ataupun buka tafsir, tengok tafsir surah Al-Insan, ya. Surah yang biasa imam-imam di Nusantara baca subuh hari Jumaat, ya. Tuan-tuan kalau balik cuba tengok, ya. Tengok tafsiran surah Al-Insan. Dia sangat kalau kita tengok para ulama dia membagikan beberapa episod dalam surah itu, ya. Terutamanya di peringkat awal, ya. Peringkat awal kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang asal usul penciptaan kita, iaitu daripada nutfah, ya, daripada setitis air mani itu. Itu sebab kalau kita lihat agak-agaknya itulah dia nak ceritanya apa tuan-tuan. Kenapa surah Al-Insan inilah di antara surah yang akan dibaca oleh Pak Imam selain daripada hari Jumaat. Apa sekali lagi dibaca masa bila? Baca talqin. Betul? Sebab ada seorang Pak Imam pernah tanya, Ustaz, kenapa kalau tak baca surah lain boleh ke selain daripada surah Al-Insan? Saya kata boleh je baca surah Al-Baqarah, tapi orang nyumpah Pak Imam lah. Oh, udahlah panas terik, Pak Imam baca pula surah Al-Baqarah 286 ayat. Surah Al-Insan tu 31 ayat dia pun agak lama. Sebab Pak Imam yang baca talqin kena berhati-hati. Tengok kalau cuaca panas terik, kalau Pak Imam pun dah berpeluh, janganlah baca. Kan, tambah pula bila waris tak sediakan payung tak ada, ayuh tak ada, kan pelekat pun tak bagi. Bukan di sinilah. Habis ustaz mesti bagi kain pelekat ke? Iyalah Pak Imam tu berpeluh tu baca tu. Buatnya Pak Imam pun tak berapa nak hafal surah Insan tu. Dah ada imam muda dah. Imam muda dah ada jadi imam. Alhamdulillah ada imam muda. Tak payah aku baca. Tak ada masalah. Ya, cuba tengok, ya. Allah ulang daripada ayat pertama sampai ayat keempat, kemudian di hujungnya daripada ayat 27 sampai ayat 31 Allah repeat balik. Allah ingatkan balik tentang asal kejadian manusia. Ya, itu nama surah tu surah Al-Insan, ataupun nama lainnya ialah surah Ad-Dah, ataupun ada juga disebut sebagai surah Hal Ata Al-Insan. Ya, kalau baca Hal Ata je ada dua, Hal Ata ke hadisul ghasyiyah, itu Hal Ata Al-Insan. Tapi yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum Allah tutup surah itu ayat 27 hingga 31, Allah cerita tentang ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena faham tuan-tuan, ya. Bila Allah ingatkan Nabi, maknanya Allah ingatkan kita sebenarnya. Allah ingatkan Nabi sebab Nabi akan sampaikan kepada kita dan sendiri mau ingat. Nabi pun ingatkan, macam dalam ayat yang kita baca tadi, Allah ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab macam saya kata tadi, banyak ayat Allah sebut kul banyak, ya. Sekurangnya yang kita biasa amalkan 3 kul ataupun 4 kul itu sebelum kita tidur. Dalam ayat lain banyak, ya. Termasuklah kalau tuan-tuan baca Quran, banyak ayat umpamanya bermula dengan yas'alunaka wa yakuluna. Itu kita kena tengok, kena ambil perhatian, ya. Allah mengingatkan Nabi dan suruh Nabi sampaikan kepada umatnya. Jadi maknanya bila kita kenal Allah, bila kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam erti yang sebenar-benarnya, maka insya-Allah kita akan selamat daripada penyakit istidraj ini, ya. Dia melihat, ya, orang-orang yang kenal Allah dan Rasulnya ini, dia kata di sini, dia tidak akan tertipu dengan khayalan seumpama ini yang merosakkan. Dia melihat kepada Fir'aun, Haman dan Qarun, dan kepada raja-raja dunia dan apa yang telah terjadi kepada mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan pada mereka pada mulanya, kemudian menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ya, Allah berikan nikmat kepada Fir'aun, Haman, Qarun,
Dan kita kena melihat, mencontohi bagaimana Allah beri nikmat kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan kepada Zulkarnain. Kita kena mencontohi mereka, iaitu dua kepimpinan yang terbesar di muka bumi ini dengan segala-galanya mereka dapat. Nikmat dunia yang mereka dapat iaitu kuasa pemerintahan daripada timur ke barat. Ya, umpama Zulkarnain, tempat mana yang dia tak pergi? Dia pergi ke utara, ke timur dan ke barat. Ada orang tanya, Ustaz, dia tak pergi ke selatan ke? Ya. Banyak tanya pula kan. Boleh pergi utara barat, jumpa manusia-manusia yang pelbagai jenis, yang duduk dalam tanah, yang tak berti apa-apa, yang tak faham apa-apa, macam-macam kata-kata baca ya, tadabbur surah Al-Kahfi ya. Tapi apa kata Zulkarnain? Haza rahmatum mir rabbi. Semua yang aku dapat hari ini, semua yang aku ada ini ialah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Begitu juga Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya, dia kata apa? Haza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah, kelebihan yang Allah berikan kepada aku. Maknanya apa yang dia dapat, nikmat-nikmat yang dapat, semuanya dikembalikan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan yang nama kita sebut tadi, Firaun, Haman, Qarun. Mereka mengatakan semua ini adalah atas usaha mereka. Mereka tidak langsung menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena hati-hati, ya. Dan disebut lagi, maka firman Allah Subhanahu wa taala, hal tuhassu minhum min ahadin. Sadaqallahul azim ya. Surah Maryam ya. Surah yang ke-19 ayat yang ke-98. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang sayup bagi seseorang pun dari orang-orang yang telah dibinasakan. Maknanya Allah binasakan mereka itu sebinasa-binasa dan sehancur-hancurnya. Tidak didengarkan sama sekali. Ya. Sesungguhnya dikata Imam Al-Ghazali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amaran tentang tipu helah, makar, ya, dan istidrajnya ya. Di dalam Al-Quran dia ada pelbagai istilah ya, macam petang tadi Dr. Nizam Abdul Qadir ya. Dalam Quran dia ada sebut pelbagai ya tentang dosa. Ada yang sebut zanbun, zunub, dosa. Zanbun singular, zunub plural dia. Ya, tentang dosa. Isman pun dosa. Syar pun dosa, ataupun benda buruk. Bila benda buruk, dosa lah. Benda-benda buruk, syarrayar, ya, yang kita biasa baca tu, wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayar, ya. Siapa yang buat kejahatan sebesar zarah sekalipun, semuanya dia akan saksikan, akan diperlihatkan di mahsyar nanti ya. Jadi di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada pelbagai istilah lain lagi ya. Di sini disebutkannya oleh Imam Al-Ghazali, selain daripada al-makr ya, makr, al-makr, selain daripada al-kai, ya, dalam surah apa yang kita baca, saya biasa dengar baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah At-Tariq ya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida, ya, tentang tipu daya orang kafir. Allah membinasakan tipu daya orang kafir. Tuan-tuan baca, tengok surah At-Tariq tu ya. Itu istilah-istilah ya. Selain daripada itu disebut di sini ialah al-khada' ya, dalam surah Al-Baqarah kan, yukhadi'una Allah wallazina amanu, kan, mereka menipu daya, memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Itu sifat orang-orang munafik ya. Dalam surah Baqarah tu diceritakan 6 ayat cerita tentang orang-orang bertakwa, 2 ayat cerita tentang orang kafir, dan ayat ada 10 ke 12 cerita tentang orang-orang munafik. Ya. Selain daripada istilah lain ialah al-imla ya, al-ahlak ya. Disebut tentang istilah-istilah berkaitan dengan tipu daya ya, ataupun disebut di sini sebagai istidraj tadi ya. Kemudian
Apa kata Imam Al-Ghazali lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran tentang tipu hela, makar dan istidrajnya dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Surah Al-A'raf, ya, surah yang ke-7 ayat yang ke-99. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Sadaqallahul azim, ya. Kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman daripada rancangan buruk balasan azab yang diatur oleh Allah melainkan orang-orang yang rugi. Maknanya orang yang termasuk dalam istidraj ini bukan dia di dunia untunglah, tapi akhirat nanti tunggu, iaitu azab dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik, ya. Itu juga dalam surah An-Naml, ya. Surah yang ke-27 ayat yang ke-50 Allah gunakan kalimah yang sama, makar, ya. Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Dan dengan demikian mereka telah merancangkan rancangan jahat, ya, dan kami pula rancangkan balasannya dengan seburuk-buruk balasan sedang mereka tidak menyedarinya. Itu juga dalam surah Al-Imran ayat 54 Allah kata apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini ayat yang biasa kita jumpa, ya. Biasa penceramah ustaz-ustaz biasa sebut ayat ni, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, ya. Kena terjemahan tu baik-baik, tuan-tuan, ya. Jangan salah terjemah, ya. Kalau ikut terjemah asalnya, kita kalau orang yang tak baca itu, sebab kita bila nak ambil terjemahan kita kena tengok terjemahan yang muktabar, ya. Kalau dalam konteks Malaysia, saya cadangkan tuan-tuan boleh rujuk banyak buku kitab di Malaysia ni, kesemuanya mereka referennya ialah kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman, ya. Dia memang terjemahan mengikut teks dan konteks ayat. Kena faham, ya. Jangan kita kata dan orang kafir merancang, ya, merancang tipu daya. Kemudian wa makarallah, Allah juga merancang tipu daya. Wallahu khairul makirin, Allah itu sebaik-baik penipu daya. Kita tak boleh terjemah secara literal macam tu. Perkataan demi perkataan yang betul. Hati-hati, ya. Kita kena ambil betul-betul terjemahan yang muktabar, yang autentik. Takut salah terjemah, ya. Macam juga bila kita baca surah Duha, wa wajadaka dallam fahada, dan kamu dapati dia Muhammad dalam keadaan sesat. Korang bayangkan, lari jauh tu. Sedangkan dalam tafsir ada pelbagai tafsiran ulama yang lebih tepat, ya. Dia tak kata sesat dalam erti kata sesat sebagaimana sesat orang-orang yang tidak beriman, tapi sesat dalam erti kata sesat di bumi Mekah. Sebab Nabi tidak mengetahui tentang selok-belok bumi Mekah walaupun Nabi lahir di Mekah. Tapi nak ceritanya itulah. Dan ada tafsiran yang juga mengatakan Nabi berada dalam golongan ataupun kaumnya yang sesat. Jadi bukan Nabi yang sesat, ya. Jadi kena hati-hati buat terjemahannya, ya. Macam inilah terjemahan yang tepat. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancang tipu daya hendak membunuh Nabi Isa. Ini maknanya teks dan konteks. Kita kena faham teks dan konteks ayat, ya. Itu sebab kita kena tahu bila baca tafsiran, kena tengok asbabun nuzul, sebab turun ayat, ya. Itu juga bila kita baca hadis, kena tahu apa asbabul wurud, sebab Nabi SAW bersabda yang demikian. Ya. Biasa kita dengar kan tentang siapa yang tak ikut sunnah aku, maka dia bukan golongan aku. Bila kita dengar tu, bahaya ni. Mangkau kita kalau dengar apa tu, kalau siapa yang tak ikut sunnah aku. Tapi kena tengok balik apa peristiwa sebelum itu. Kenapa Nabi ucapkan faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tak mau ikut sunnah aku. Sebab kisah 3 orang lelaki tu yang kita sedia maklum, 3 orang lelaki yang jumpa Nabi tapi Nabi tak ada. Maka jumpa isteri Nabi, tanya amalan Nabi. Dia bagi tahulah amalan Nabi begini. Ada seorang kata tak mau tidur, nak qiyamul lail saja. Seorang tu kata aku tak nak
nak berbuka, nak puasa semua hidup. Seorang lagi kata aku tak nak kahwin, nak memujang sampai ke sudah. Maka bila benda tu sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marahlah. Nabi kata aku pun makan, aku pun berpuasa, aku pun tidur, aku pun berkahwin. Maknanya yang Nabi kata siapa yang tak ikut sunnah, maknanya 3 benda yang Nabi buat itu ialah sunnah Nabi, iaitu makan, minum, puasa, itu qiyamul lail, kahwin, itu sunnah Nabi. Maknanya siapa yang tak nak buat itu, maknanya nak challenge amalan Nabi, itu yang Nabi kata bukan daripada not among us. Itu maksudnya. Jadi kita kena faham konteks ataupun asbabun nuzul, ataupun dalam hadis disebut asbabul wurud, ya. Tuan-tuan boleh cari kitab yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dia ada tulis kedua-dua kitab itu, iaitu berkaitan dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud, ya, kenapa Nabi menuturkan sesuatu hadis itu, ya. Jadi dalam ayat ni wa makaru wa makarallah wa ma khairul makirin, ya. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancang tipu daya hendak membunuh Nabi Isa AS, dan Allah Subhanahu Wa Taala pula membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Ya, dia ada beza, ya. Bila kita terjemahkan Allah itu sebaik penipu daya, dah lain makna lari itu, ya. Maknanya Allah menggagalkan sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Yang ini ayat yang kita baca tadi, ya. Disebut di sini innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida, ya. Surah At-Tariq, surah yang ke-86 ayat yang ke-15 hingga ayat 17, ya. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Sesungguhnya mereka yang menentangmu wahai Muhammad, ya, bermati-matian menjalankan rancangan jahat, dan aku pula tetap bertindak membalas rancangan mereka, rancangan jahat mereka dan menggagalkannya. Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang kafir itu. Berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Maknanya Allah beri kepada mereka ni. Kau boleh cakap apa saja, kau boleh dapat apa saja nikmat yang kau dapat, tapi ingat mahsyar nanti, tunggu mahkamah pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar nanti. Dan itu sebab diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka sebagaimana tidak harus bagi si hamba yang diabaikan itu membuat kesimpulan, yakni kesimpulan yang salah, bahawa pengabaian tuannya itu yang membolehkannya mengecapi segala nikmat hidup adalah petanda kasih Tuhan kepadanya. Bahkan sepatutnya dia beringat-ingat. Kita kena ingat, bila Allah bagi kita segala-galanya, bukan makna Allah kasih, Allah nak tengok kan. Macam Nabi Ahmad Sulaiman, kan, haza min fadli rabbi, dan seterusnya. Apa kata dalam Al-Quran tersebut? Liyabluwani, Allah nak test aku, kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ashkur am akfur, adakah aku termasuk dalam golongan yang bersyukur atau aku termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bila kita dapat nikmat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita gunakan ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan sedekah pada waktu pagi, ya. Sebab Nabi sebut satu hadis Nabi yang very simple, tuan-tuan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doa untuk kita, tuan-tuan. Allahu akbar, tuan-tuan. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati. Special, ya. Spesifik Nabi sebut, Allahumma barik li ummati, ya Allah berkatilah umat aku fi bukuriha, pada waktu paginya. Itu sebab kita dianjurkan untuk sentiasa SS. Saya dah sebut juga, tuan-tuan, ya. Sedekah waktu subuh, pagi-pagi bila datang solat subuh, masuk tabung masjid, ada 40,000 lagi, tak cukup nak beli kereta jenazah, kan, contoh. Kan, masuk tabung. Sekarang ni peluang, tuan-tuan nampak polis-polis tepi jalan tu, inilah peluang tuan-tuan nak sedekah dengan dema. Kan, ada kawan yang share, kan, dia hantar dalam Facebook. Mungkin orang kata bagi kat frontliner pun nak tunjuk dalam Facebook.
Dia bagi itu jangan petikai dia bagi tu. Kita ni apa yang bagi? Kita ni ngutuk dia apa yang kita dapat. Ya, kita bagi jugalah. Dia bagi susu. Kita bagilah benda-benda lain. Pagi-pagi kita dengan kawan-kawan sarapan pagi. Hantarlah roti canai dekat polis tu. Ustaz demo pun banyak. Itu masalah kita. Kan? Pergi Melaka nampak belacan. Allah dekat Parit banyak belacan. Mana sama belacan Melaka dengan belacan Parit? Contohnya begitu. Kan dekat pekan Sabtu banyak belacan, Ustaz tak payah beli belacan Melaka. Jadi sudahnya kita tak buat apa-apa, tak beli apa-apa lah. Pergi Melaka tak beli apa-apa, pergi ke tak pergi mana-mana. Pelancongan domestik, kan sekarang ni dia ada kelonggaran kan. Kelonggaran kita dibenarkan untuk pelancongan domestik, pergi ke tempat-tempat yang zon hijau dan sebagainya tanpa perlu surat kebenaran. Contoh ada dalam MKN tu, siaran dia tu. Jadi maknanya kena manfaatkan sedekah waktu pagi. Dan saya cadangkan, saya tambah lagi. Selain daripada kita sedekah masuk tabung pada waktu pagi, jangan lupa waktu pagi juga subuh tu kita sedekahkan Fatihah kepada kedua ibu bapa kita. Sama ada mereka yang masih hidup, lebih-lebih lagi mereka yang telah kembali ke rahmat Allah. Itu je yang boleh kita sumbangkan. Sebab apa tuan-tuan saya anjurkan begitu? Sebab every day, hari-hari, dua malaikat akan memerhatikan hamba-hamba Allah yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan top up balik. Ya, siapa kata Ustaz? Nabi kata umfik alaika. Kamu beri nafkah maka Allah akan top up balik. Cepat lambat jangan tanya saya bila dapat. Tak dapat pun setiap pagi saya bagi, tak dapat pun. Bagi tujuan nak dapat memang lambat lah kan. Kena ikhlas tu adalah. Ya, ahsanu amala itu. Dua malaikat lah, dia bukan orang. Dua malaikat yang setiap hari akan berdoakan. Orang yang beri akan didoakan yang baik, orang yang tak beri akan didoakan supaya hilang harta dia. Na'udzubillah min zalik. Ya. Itu ingatan buat kita bersama ya. Kemudian dia maknanya kita kena ingat Allah bagi itu nak test kita, liyabluwani, nak tengok adakah kita syukur dengan nikmat ataupun sebaliknya. Itu sebab dalam Quran sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak akan berupaya untuk menghitungnya. Dan ada ulama yang saya baru-baru ni jumpa satu tafsiran yang sangat menarik tuan-tuan. Nikmat dalam ayat itu sebenarnya dikatakan ialah nikmat pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha, itu maknanya refer kepada nikmat yang terbesar kepada umat akhir zaman, iaitu diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita baca sikit lagi ayat yang terakhir ya. Bahkan sepatutnya dia beringat-ingat kalau semua itu adalah tipu daya dan helah semata-mata, sedangkan tuannya tidak pernah memberi amaran kepadanya tentang perkara itu, maka lebih patut kalau sekiranya dia melihatnya sebagai satu yang pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia telah memberi amaran tentang istidrajnya itu. Ya, dalam ayat kita dah baca tadi, dua kali Allah ulang tentang istidraj di dalam Al-Quran. Allah nak ingat kepada hamba-hambanya ya. Itu sebab nanti kita akan tengok ya, apa kesan kepada istidraj ya. Di antaranya yang disebut oleh para ulama, apabila seorang itu telah mendapat nikmat dalam bentuk istidraj, maka dia akan sering menangguh-nangguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tunggulah aku pencen nanti. Kalau sempat pencen. Kalau diterima taubat. Kalau Allah beri kesempatan pula dia untuk bertaubat ya. Ditangguhkan bertaubat. Kemudian dia akan lebih banyak buat dosa. Dia ingat Allah sayang dia lah. Allah telah memuliakannya. Ya. Dia ingatnya macam tu. Dan yang terakhir disebut oleh para ulama, orang-orang kesan terbesar daripada orang yang dapat nikmat istidraj ini, dia akan bertambah sesat ya. Bukan sekadar dosanya bertambah tuan-tuan, dia juga semakin sesat ya. Itu sebab ada satu buku tuan-tuan ya, saya jumpa baru ni, ditulis oleh Profesor Dr. Azhari ya, Azhari bin Ibrahim.
ya, Pesyarah Kanan di Uniza, ya, dia, kalau tuan-tuan boleh cari buku tu lah. Saya rasa buku tentang tipu daya yang lengkap lah saya kata, ya. Kalau yang kita baca ni ditulis oleh Imam Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu. Ini ditulis oleh Syarah Malaysia sendiri, ya. Ditulis tentang bagaimana tertipu dayanya ulama dahulu, ulama masa kini. Hartawan masa dahulu, hartawan masa kini. Maknanya memang dekat, dia punya huraiannya dekat. Bayangkan Imam Al-Ghazali yang tulis kitab ni dah 1000 tahun dulu pun, apa yang diceritakannya memang masih relevan dengan apa yang berlaku hari ni. Apatah lagi memang ulama pesyarah memang duduk di Malaysia, orang Melayu kita, tulis pula tentang hakikat pada hari ini, tentang hartawan macam mana, ahli tasawuf hari ini macam mana. Dan disebut juga di situ di antara sebab-sebab huruf, ya. Sebab-sebab terbesarnya ialah apabila seorang nak kelainan, belajar ilmu yang pelik-pelik, berguru dengan guru yang pelik-pelik, ya. Macam ada baru-baru ni, ya, kawan kita seorang perempuan, PM tepi lah dengan ustaz ni kan. Dia kata dia nak kahwin, dia dah lama menjanda. Jadi siapa berhajat boleh PM tepi. Tapi sudah terlambat sebab dia sudah terpikat dengan tuan gurunya. Dia umur 60-an, tuan gurunya umur 70-an. Ya. Dia anak murid yang setia lah, senang ceritanya, ya. Jadi dia mengadu, bukanlah mengadu, dia minta pandangan kepada sahabat saya tu. Sahabat ni cerita baru beberapa malam yang lepas kat surau kami diceritakan. Dia minta pendapat, bolehkah dia meneruskan perkahwinan dengan tuan gurunya itu. Jadi member ni ustaz juga, dia tanyalah macam mana tuan kau panggil dia tuan guru. Dia memang tuan guru lah, dia katanya. Satu yang istimewaan ajaran yang diajar oleh tuan guru ni, maknanya tuan guru ni boleh bersalam dengan siapa pun, termasuklah dengan anak-anak murid di kalangan orang perempuan. Saya kata confirm sesat kamu. Tapi yang mahalnya perempuan ni kata apa? Perempuan ni kata, nanti dia kahwin, nanti dia nasihat lah kepada cik abangnya tu supaya tak bersalam dengan perempuan. Mau dia ikut konten kamu siapa anak murid je. Ya, contohnya begitu. Jadi saya kata dengan dia, hentikanlah nak kahwin dengan tuan guru apa tu, takut tukang garu, saya kata. Kan kamu jadi tukang garu dia. Jadi kena hati-hati, ya. Kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam buku yang saya sebut tadi, ya, dia cerita tentang kenapa boleh berlaku guru tipu daya ini. Sedangkan benda-benda memanglah kita dah sebut dulu, golongan-golongan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ini memang akan ada daripada zaman ke zaman, ya. Dia kalangan orang kaya, orang alim, orang ahli tasawuf, tapi mereka pun tertipu, ya. Jadi moga-moga apa yang kita dengar ini boleh kita jadikan amalan, ya. InsyaAllah kita akan tengok lagi akan datang dan kita baca ini supaya kita tidak tergolong, tercampak ke dalam golong-golongan yang tertipu dengan bisikan syaitan, tertipu dengan dunia, ya. Nanti kita akan tengok contoh yang kedua yang akan datang insya-Allah, ya, yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga ada keberkatannya pertemuan kepada malam ini. Moga-moga dengan sebab kita cintakan majlis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat wabak Covid ini daripada bumi Malaysia ini khasnya dan seluruh dunia amnya insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idfa' 'anna al-bala
البلاء والوباء والغلاء والطاعون والفحشاء والمنكر والبر والمهان والفتن والزلازل والشدائد والسوء المختلف ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا ماليزيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة كافة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.